بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Ar-Rauf Ar-Rahim, kita menyambung kajian buku kita Zuhud dan Kelembutan Hati. Kita masuk pada tajuk, penulis kata qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila darain. Di bawah tajuk kata dia ciri sahnya taubat. Ciri sahnya taubat. Kalau buku ni muka surat 274. Sama. Kalau Abdul Rahman 259. Ya, sama. Kata penulis, di antara ciri sahnya taubat seseorang adalah keadaan orang tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini bukan makna seperti mana ahli motivasi ya. Ahli motivasi kata apa Pak Cik Tamim? Dia kata apa? Hari ini kena lebih baik daripada hari semalam. Dia mungkin maksud semangat, kan? Tidak, di sini bukan makna itu. Di sini seseorang adalah keadaan orang tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Dia merujuk kepada makna yang kita sembang semalam. Makna yang kita sembang semalam mesti lebih baik. Memang ada semalam? Semalam memang ada? Ada? Bertubi-tubi ada. Mula-mula bagi 2,000. Itu memang semalam kita kata ulama ahli tazkiyah kata ada dua sebab kan? Ada dua sebab kenapa satu orang itu tidak dapat, mata hati dia tidak dapat melihat Tuhan melalui fikiran dia, pendengaran dia dan hati. Mama ingat sebab tu? Sebab dia lalai. Lalai ya? Lalai yang melampau, dahsyat lah. Lagi satu, Allah sendiri mengalihkan pandangan dia. Maka hari seseorang itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, bermakna dia menjadi lebih baik lagi dalam bermuamalat dengan Tuhan. Dia Anwarul Fusul berubah menjadi Anwarul Dukhul. Saya nak kan? Ya. Cahaya yang berada di lapisan hati, cahaya itu bertukar menjadi cahayanya masuk ke dalam hati. Itu yang dimaksudkan dengan
keadaan dia lebih baik. Apa petanda? Petanda dia banyak. Tapi kita ambil satu saja petanda dia. Bila ada ini ikhwan, bermakna hati kita pelan baik di sisi Tuhan. Pelan baik di sisi Tuhan. Ada satu pesakit memang. Dia sakit, dia masuk hospital. Kawan-kawan main tengok dia kat hospital. Kawan-kawan main tengok semua duk golek kepala. Teruk lah. Duk tengok. Semua main ziarah. Teruk lah. Semua kata teruk lah. Lepas tu duk terpakar. Pagi-pagi kan duk terpakar nanti main tengok. Main wad ke wad kan. Duk terpakar kata kat pakcik. Kata kat dia, pakcik Alhamdulillah. Kesihatan pakcik makin baik. Duk terpakar main dalam pukul 10-11 lagu tu lah. Lepas tu 12, 1 time melawat. Kawan dia main pula. Kawan dia pula kata, teruk lah ni. Masuk dah seminggu tak keluar lagi. Teruk ni. Baik. Antara doktor pakar kata dia pelan baik, dengan kawan kata dia pelan teruk. Yang manakah yang lebih tepat untuk diambil perhatian? Doktor pakar. Wah, doktor pakar seorang je, kawan ramai. Kan? Apabila hati kita, ini penulis kata, sebenarnya perkataan penulis ini diambil daripada perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Iaitu keadaan kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Kan? Maka lebih baik itu lebih baik di sisi Allah. Allah menilai kita baik. Apakah petanda yang dapat kita baca? Allah menilai kita baik. Dalam banyak-banyak petanda yang ulama kita senaraikan, kita ambil satu saja petanda yang kita belajar semalam. Iaitu apa dia? Mata hati kita pelan cerah, pelan terbuka, menyatakan bahawa apa yang ada pada kita ini adalah rahmat Tuhan. Itulah petanda paling besar. Walaupun ada lagi petanda-petanda lain, tapi ini adalah petanda yang paling besar. Kita susah, kita senang balik. Kita sakit, kita sihat balik. Kan? Kita gagal, kita berjaya balik. Maka kita kata, haza min fadli Rabbi. Ini ucapan kekasih Allah yang bernama Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Haza min fadli Rabbi. Kemampuan Sulaiman tumbangkan kerajaan Balqis. Oh, dahsyat. Dahsyat Sulaiman. Semua jadi dia punya umat dia. Daripada jin, manusia, binatang, dan jin pula bukan jin biasa-biasa, ifrit. Kan? Sahabat Arifin pernah dengar orang kata dia ni ifrit. Betul, ifrit. Bukan kata jin biasa, ifrit. Ha? Macam mana orang kata? Ha? Tak jahat, dia jahat. Dia boleh bawa, dia kata nak bawa singgah sana bagi di dalam. Pasal dia takut kena darah. Bukan dia saja bawa dia, dah ifrit, dia ni ifrit. Dia bukan saja-saja pergi buat. Dia jahat. Quran cerita dua dialog. Satu Quran kata ifrit kata dia boleh buat. Lepas tu Quran kata bangkit satu orang yang berilmu. Kawan tu kata aku boleh bawa lagi lebih daripada ifrit tu. Ifrit kata Tuanku Sulaiman berdiri tak dan duduk sehingga sana dah sampai. Ni rajul ini alladhi utitahu bil ilmi ni, orang ini Allah bagi ilmu kat dia. Dia kata saya lebih cepat. Pejam mata buka balik sudah ada. Arash Balqis sudah ada. So ifrit tengok dia, ifrit tengok tak puas hati. Kan? Ya. Jadi Sulaiman sebegitu punya besar, akhirnya dia mengucap kalimah yang paling Allah redha. Dia kata haza min fadli
Rabbi. Haza, ini adalah fadli Rabbi. Haza min fadli Rabbi. Wahai dia pakai tulang pak kerak dia. Dia berjuang, dia bertarung, dia berusaha. Maka dia menghilangkan ujuk diri dia. Dia buang. Dia kata ini adalah kurnia daripada Tuhanku. Perkataan itu sangat menyebabkan Allah redha. Jadi satu orang yang dikatakan hari ini hari yang keadaan dia lebih baik daripada sebelumnya, berlaku perubahan jiwa dia. Perubahan jiwa dia. Nanti sekali lagi kita akan tengok apa yang dimaksudkan ini. Yang menjadi ciri juga adalah dia sentiasa memiliki ketakutan yang menyertainya. Dia tidak merasa aman daripada makar Allah. Satu kedipan mata pun. Ketakutan yang dimilikinya berlanjut sampai dia mendengar ucapan para rasul, malaikat saat rohnya dicabut. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terjemahan dia, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Setelah itu maka ketakutannya akan hilang. Penulis kata di antara tanda kata taubat orang itu sah, taubat orang itu benar diterima oleh Allah, inilah ketakutan dia. Ketakutan ada pada diri dia sampailah hari dia mendengar perkataan ini, malaikat kata la takhafu wa la tahzanu, sampai dia mati. Kan itu perkataan Aisyah pada Nabi kan, ya Rasulullah, ada orang takut. Dia ni siapa dia? Orang buat dosa kah? Orang mencuri kah? Orang zina kah? Lepas tu dia buat ibadat, dia takut. Nabi kata tak, dia bukan pencuri, mereka bukan penzina, mereka adalah orang-orang yang melakukan ibadat, tapi mereka takut ibadat itu diterima ataupun tidak di sisi Allah. Kalau satu orang tu bertobat, lepas tu dia renyih, seronok, maka dia jadilah tajuk yang kita baca semalam. Dia akan kena anggapan pada menyatakan dia bertobat. Jalan dia tu betul, beranggapan jalan betul. Pasal tu kata para ulama akidah kita ikhwan, jalan yang betul dalam dunia ni, jalan betul dalam dunia ni hanyalah jalan hidayah Allah. Sebab ni saya jalan yang boleh dibuktikan. Jalan sesat tak dapat dibuktikan dia betul, sebab dia sesat. Orang terlibat dengan ajaran salah ni, iaitu orang yang tidak ikut Quran dan Sunnah yang sahih ni, apakah hujah dia ada untuk kata dia betul? Sebab kalau dia ambil hujah Quran, makin nampak dia tak betul. Kalau dia ambil Nabi tu sebagai hujah untuk menyatakan dia betul, lagi terang dia tak betul. Karena itu kebenaran itu, suatu hujah hanya dapat ditegakkan apabila kita berpihak kepada hujjatul balighah, hujah yang benar, hujah Quran dan Sunnah. Lepas itu Nabi berani menyebut pada kita, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Lan tadillu, kamu tak akan sesat. May yahdihillah fala mudilla lahu. Sebab petunjuk Tuhan saja dapat dibuktikan, lain tak dapat dibuktikan. Macam mana nak kita kata kita sembahyang macam Nabi? Kita boleh buktikan melalui sunnah.
Macam mana awak tahu Nabi tak buat? Boleh dibuktikan dengan sunnah. Tapi kalau satu orang dia buat benda Nabi tak buat, dan dia tak buat benda Nabi buat, maka apa hujah dia ada, sahabat Rasyid? Dia akan jadi muzabzabina baina haula'i wa haula'i. Dia akan jadi macam mana sekok kambing betina yang nampak sebelah kanan ada kambing jantan, yang nampak ke sebelah kiri kambing jantan. Yang sesaat dia cenderung ke kambing jantan sebelah kiri, sesaat dia cenderung kepada kambing jantan sebelah kanan. Dia tak ada hujah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, itu bukan hujah tak ikut Nabi, itu hujah untuk ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni adalah hujah untuk ikut Nabi. Mana ada hujah untuk tak ikut Nabi? Maka kebenaran itu dikatakan apabila kita sama dengan ma wafaqal kitab was sunnah. Kita wafaqa, kita sepakat, kita sesuai, kita sama dengan Quran dan sunnah. Itulah al-haq. Wa in kunta wahdak, walaupun kita keseorangan. Sunnah saja dapat dibuktikan dia benar. Lain pada sunnah tak ada bukti. Dan dia tak ada benda nak pegang untuk depend dia. Dia benar, saya benar, saya benar. Apa bukti awak benar? Bukti dia saya buat benda Nabi tak ajar. Sahabat Ilmi nak kata apa? Kita makin dekat dengan cermin, kita makin clear. Clear apa? Clear apa yang kita nak tengok. Kita makin dekat dengan cermin, kita nak tengok apa? Sahabat Abdul Rahman, kita nak tengok kita, betul tak? Makin dekat dengan cermin, makin nampak kita. Makin kita dekat dengan sunnah, makin kita dekat dengan Nabi, makin kita nampak petunjuk dia. Jadi macam mana orang yang meninggalkan petunjuk, dia nak mendekati Nabi untuk membuktikan dia betul? Makin dia mendekati Nabi, dia akan nampak dia yang tak betul. Dan akhirnya dia terpaksa menyatakan, ya betul Nabi buat, tapi ini adalah benih kesesatan dan bukti paling nyata orang itu sesat. Dia mengiyakan Nabi, tapi dia membawa diri dia ke satu daerahnya lain. Subhanallah. Sahabat Abdul Rahman. Sampai bila pun kita dengan Nabi? Nabi ajak kita usul mayat tak baca Fatihah, kita tak akan baca Fatihah. Walaupun siapa pun suruh kita baca. Betul sahabat Abdul Rahman? Setuju dengan saya? Betul memang? Semalam sahabat Abdul Rahman kata pergi kursus jenazah kan, dia ajak usung mayat baca Fatihah. Sahabat Abdul Rahman kata, saya pun pening baca kena Fatihah. Mana boleh Fatihah? Bukan soal Fatihah itu apa? Kan orang nanti tanya pada kita, orang akan tanya kepada kita soalan-soalan yang menunjukkan dia tidak keruan. Saya nak boleh faham tidak keruan? Dia tidak keruan. Nak kata apa Udin? Tidak keruan? Dia macam tak keruan lah. Dia tak stabil lah. Tak tentu arah. Dia tak stable. Dia jadi tak tentu arah. Soalan dia tak tentu arah. Dia akan kata pada kita, yang kita baca tu Fatihah. Fatihah tu Quran. Di mana salahnya? Itu soalan dia. Kita bertahlil, ada Fatihah, ada Quran, isi dia ada selawat, ada tasbih, ada tahmid. Di mana salahnya? Kita himpun semua benda ni, mana salahnya? Ini orang yang memberi hujah secara tidak keruan. Kan? Kalau kita kata ambil Quran tu himpun-himpun, siapa dia orang yang paling tahu nak himpun ni? Makin dia mendekati Nabi, dia akan nampak dia tidak keruan. Sepatutnya tanda jiwa itu segar, jiwa itu hidup dengan Tuhan, dia mendekati Nabi.
dia akan jadi malu pada Allah. Kenapa jadi malu, Mamang? Sebab ini orang yang paling mulia di sisi Allah. Tu macam mana dia nak bagi tahu? Tuhan, orang yang paling mulia macam hang, dia tak susun lagu tu. Tapi aku dapat satu kaedah untuk susun. Dan aku nak bagi tahu, benda ni tidak salah di sisi hang. Walaupun benda ni tak mai daripada Nabi hang. Inilah hujah yang paling tidak keruat. Makin kita masuk rapat dengan Nabi, makin kita akan nampak al-haq, al-huda, at-taufiq ada pada sunnah. Tapi makin kita jauh dengan sunnah, sahabat Rashid, kita tak akan keruan, kita jauh dengan cermin. Kita jauh dengan cermin. Cermin panggil apa, sahabat Abdul Rahman? Kena ajak saya elok-elok. kalimah tu kena ajak saya elok-elok. Panggil apa? Kanadi. Ini Kanadi. Betul, sahabat ilmi kena ingat Kanadi. Makin kita dekat dengan Kanadi, kita nampak jelas kita. Tapi makin kita jauh dengan Kanadi, seronok. Seronok. Apa untuk semalam? Itu bab lain. Ini Kanadi. Dia kan bawa isu semalam. Kanadi, Makin kita jauh, apa akan jadi pada kita? Kita tak akan nampak. Kita tak akan nampak. Tapi yang Mamang sebut tadi, ni apa? Makar Allah Ta'ala buat. Apa dia makar? Suatu rancangan tipu daya Tuhan pada kita. Ujian Tuhan. Yang kita rasa dia bukan ujian, tapi dia ujian. Apa dia? Nabi Muhammad bin Abdullah huwa Rasulullah, yang lahir di Mekah, membesar di Mekah, dapat wahyu di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, yang disebut dengan nama Al-Amin. Dahsyat. Yang disebut lahirnya pada 12 Rabiul Awal, dan kebanyakan orang sambut. Tidak ada selindung lagi bahawa dia adalah uswatun hasanah. Tak ada selindung lagi. Seperti mana apa sahabat Abdul Rahman tidak terlindung pada mata kita dapat melihat bulan pada waktu night. Waktu apa? Waktu malam. Malam panggil apa? Masom. Masom malam kan? Bukan. Latri. Tadi Kanadi, sekarang latri. Latri. Sunnah pendapat Kamil pun kita boleh. Senang nak tegak kerajaan. Kita kena boleh Kamil, kena boleh orang putih. Boleh sahabat ilmi? Jangan silap. Kenapa betul-betul sebiji. Jangan keluar benda lain. Apa? Kanadi. Nadri. Malam. Adakah ada orang keluar bulan macam tu punya besar, terlindung dia tengok bulan? Sebab tengok bulan tak payah nak berimpit-rimpit dia sana. Mana ada istilah tengok bulan apa? Lalulah. Tak ada kan? Allah kata apa kat Nabi Muhammad? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Muhammad itu sirajan munira. Siraj Kanadi. Kanadi tadi apa? Bukan cermin silap. Bukan. Siraj cahaya. Pelan-pelan mak. Takut saya tersilap sebut. Ini live ni. Sekali lagi kita bincang lagi.
Muhammad itu sirajan, cahaya, munira, yang menerangi. Maka cahaya bulan menerangi. Orang Arab kata apa? Dalam syair orang Arab dia kata apa? Dia kata, ma aqulu laka ya sayyidi ya Rasulullah. Ma aqulu laka ya sayyidi ya Rasulullah. Apa aku nak katakan? Ya sayyidi ya Rasulullah. Kaulah sayyid aku, kaulah Rasulullah. Ma aqulu laka. Apa aku nak kata? Aku nak kata, nawwarakallah laqad nawwarak. Wa aqulu laka rafa'akallah laqad rafa'ak. Apa yang aku nak kata? Apa saja yang aku teringat nak kata, Tuhan kata dulu kat hang. Aku baru nak kata Allah. Aku baru nak kata kau ni umpama cahaya bulan pada waktu malam. Tak dan aku nak kata lagu tu. Tuhan kata lagi awal dalam surah Al-Ahzab kat hang. Aku nak kata rafa'akallah. Semoga Allah mengangkat ketinggian kamu. Aku baru nak kata, tiba-tiba Allah dah angkat kedudukan engkau. Ma aqulu laka ya sayyidi ya Rasulullah. Apa dia ayatnya aku ada ni? Nabi, kemuliaan dia uswatun hasanah, tak terlindung. Tengok. Tiba-tiba ada orang terlindung mata dia, pikiran dia, pendengaran dia, hati dia daripada melihat Muhammad uswatun hasanah. Maka soalan timbul, siapa yang melindung dia? Macam tu punya nampak bulan. Maka Tuhan telah mengalih pandangan dia, melihat kecantikan yang lain, tak dapat melihat kecantikan Muhammad Rasulullah. Dia tak dapat lihat cantik solat Muhammad, zikir Muhammad cantik, wirid Muhammad bagi cantik. Dia tak dapat lihat. Bila dia tak dapat lihat, satu benda kita kena tahu. Sebenarnya benda Muhammad sebagai uswatun hasanah, sepatutnya tak ada mata yang tak patut tak lihat. Semua patut dapat lihat pasal dia benda yang nyata. Benda nyata. Mana boleh terlindung? Tiba-tiba dia tak dapat lihat. Kita kata solat macam Nabi. Dia kata ya, aku nak solat macam Nabi. Memang Nabi tak buat benda ni dalam solat, tapi tak salah. Memang Nabi tak ajak benda ni, Nabi tak buat. Tapi aku nak bagi tahu kat hang, tapi Nabi tak larang. Dia ada akal, dia ada hati, dia ada telinga, dia ada mata, tapi dia gagal bermuamalat dengan Nabi dia. Berkomunikasi dengan Nabi dia. Setiap benda Nabi tak buat, apakah isyarat dia? Jangan buatlah. Tapi dia tak boleh faham. Dia ada hati, dia tak boleh faham. Dia ada telinga, dia tak boleh dengar. Dia ada mata, dia tak boleh nak tangkap dengan pandangan dia. Maka apa terjadi? Allah palingkan dia tengok pada benda lain. Tengok susunan orang lain cantik, binaan orang lain cantik, rekaan orang lain cantik. Sebenarnya apa sedang terjadi pada dia? Dia sedang mendapat hukuman kebatinan yang besar daripada Tuhan. Kerana terhalang dia daripada melihat benda yang tak patut terhalang dilihat. Di mana kedudukan Muhammad? Kedudukan Muhammad ada pada lafaz syahadah yang kedua setelah syahadatu tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Macam mana dia boleh tak perasan? Kita, bila orang mati buat kenduri arwah, kalau Nabi buat tak? Memang Nabi tak buat. Tapi kita orang Melayu. Ya subhanallah. Macam mana ni? Pandangan hati awak tak dapat lihat. Tapi ini adat kita. Tahlil-tahlil itu bukanlah benda salah. Benda tu himpunan Quran juga. Seolah-olah dia cakap lagu tu, Muhammad tak tahu kaedah agama. Macam dia teringat nak kata. Betapa Allah telah memalihkan dia. Allah kata apa dalam Quran? Allah kata tentang afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama sam'ihi wa basarihi ghishawa.
Kamu tak tengokkah orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai tuntunan hidup dia? Allah guna perkataan ilahahu hawa. Tuhan dia adalah hawa dia. Hawa ada berapa jenis memang? Satu dipanggil hawa qalbi. Lagi satu hawa jismaniyah. Betul? Hawa jenis nampak dengan mata ni. Tapi ada lagi satu hawa berbahaya, hawa qalbi. Tak tengokkah orang ni dia mengambil hawa dia sebagai Tuhan dia. Bila dia buat lagu tu, apa Allah Ta'ala kata? Wa khatama ala sam'ihi wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia walaupun dia ada ilmu. Tengok dia tu graduate daripada sekian-sekian universiti. Cara cakapnya pintar, jawatannya tinggi, tapi dia tak boleh faham benda yang Arab Badui faham. Dia tak boleh faham. Bilal bin Rabah Al-Habashi boleh faham, dia tak boleh faham. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Ilmu tidak menjadi cahaya, ilmu menjadi satu benda yang gelap dan menyesatkan, bawa dia ke lain. Wa khatama ala sam'ihi wa basarihi ghishawah. Allah khatam pendengaran dia dan penglihatan dia ghishawah. Allah tutup dengan satu tutupan yang siapa tak boleh buka, hanya Tuhan saja boleh buka. Jadi memang sebesar tu Muhammad uswatun hasanah, tak ramai orang boleh nampak. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tak nampak. Subhanallah. Maka inilah dia. Kata penulis, di antara hal yang menjadi ciri sahnya taubat seseorang juga adalah hancur dan terputusnya hati dikarenakan penyesalan dan ketakutan. Ini disebabkan oleh besar ataunya kejahatan yang dilakukan. Dan inilah tafsir Imam Ibn Uyainah tentang firman Allah, la yazalu bunyanahumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan yang mereka dirikan itu sentiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Hancur atau terputus kerana taubat tidak diragukan lagi bahawa ketakutan yang besar terhadap siksaan yang besar pula akan melahirkan rasa sakit dan kehancuran hati. Dan ini yang dimaksudkan dengan hancurnya hati dalam ayat tersebut. Hal tersebut merupakan hakikat dari taubat, kerana ia akan memotong-motong hatinya kerana merasa rugi terhadap apa yang telah dia lalaikan dan takut terhadap akibat buruk yang akan menimpanya. Barang siapa yang ketika di dunia tidak pernah merasa kehancuran hati dikarenakan apa yang telah ia lalaikan, maka hatinya akan hancur di akhirat. Ketika kewajipan-kewajipan dipertanggungjawabkan dan ia melihat pahalanya diperuntukkan bagi orang yang taat dan melihat siksa bagi orang yang berbuat maksiat, maka seseorang pasti akan merasakan kehancuran hati, bisa jadi di dunia dan bisa jadi di akhirat. Dan baiklah hati kita ni hancur luluh di dunia, kan? Tak mana ikhwan, ini adalah dalam masalah menyesal dia. Taubat itu adalah menyesal. Ya. Menyesal itu dia membawa kepada rasa hancur hati dia. Menyesal. Hati dia hancur dengan perbuatan dia sendiri pada Tuhan. Awak aku jadi lagu ni, hancur perasaan dia. Sebab apa? Sebab perbuatan dosa dia buat tu menyebabkan dia tidak mendapat nikmat-nikmat Tuhan di akhirat. Hancur hati dia. Hati dia jadi luluh, hancur hati dia. Maka itulah yang diberikan oleh taubat. Allah hukum. Hukuman batin ini adalah hukuman yang berat. Hukuman batin adalah hukuman yang berat. Tapi kerana hukuman batin
dia tak nampak seperti mana hukuman zahir. Maka setiap orang yang kena hukuman berat secara zahir, katalah dia kena rotan, sakit dan ada bekas. Sakit tu pasal pukul kulit dia, rasa, lepas tu ada bekas, dia malu. Tapi kalau dia kena hukuman batin, dia tak ada apa-apa. Tetapi akhirat besok, dia akan merana. Dia akan merana. Satu daripada hukuman Tuhan kepada satu hamba sebagai tanda kata dia tak dekat dengan Tuhan. Dia tak ada hubungan dengan Tuhan. Apa dia? Apabila Allah campak kepada dia keraguan pada benda yang hak dan keyakinan pada benda yang patut dia ragu. Dahsyat amat. Dia bila tengok benda hak, dia ragu. Dia ragu nak mendekati, dia ragu nak contohi. Seperti apa? Dengan ragunya, dia nak contoh setiap amalan Nabi dia sendiri. Dengan yakin dan gembira besar hatinya, dia pergi kepada amalan yang lain. Yang ni apa? Yang ni adalah hukuman batin. Sebesar-besar hukumannya macam ni, senyata-nyata hukuman macam ni untuk sahibil basirah, untuk orang yang mempunyai hati, nampak ini hukuman. Tapi untuk orang yang tak ada hati, ini bukan hukuman. Ya. Kalaulah kita kata ulama waris Nabi, saya ikut ulama. Saya ikut ulama. Apa kata Abdullah bin Abbas? Aku bacakan kepada kamu hadis Nabi, kamu tanya kat aku apa Abu Bakar kata? Aku baca pada kamu apa Nabi kata, kamu tanya kat aku apa Umar kata? Hampa ingat Abu Bakar dengan Umar boleh kata macam lain selain daripada apa Nabi kata? Itu Umar dan Abu Bakar yang dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas ni adalah, Abu Bakar ni adalah manusia yang paling mulia di kalangan umat Nabi Muhammad setelah Nabi. Ahlussunnah punya i'tikad lagu tu, Imam Zahabi tulis dalam Al-Kabair. Ahlussunnah punya i'tikad di kalangan umat, Abu Bakar nombor satu. Tapi Abdullah bin Abbas boleh kata apa? Aku baca hadis Nabi, hampa nak tahu Abu Bakar kata apa? Nabi kata dah tak cukup lagi. Dan andai kata di hari akhirat besok, para ulama bangkit di hadapan Tuhan dan mereka dijadikan alasan kenapa umat tak ikut Nabi, agak-agak mereka redha ke tak? Mereka sendiri melepaskan diri daripada mereka dijadikan hujah untuk tak ikut Nabi. Kalau untuk benda samak lain bab, benda yang tak tahu, jelas tak, tapi benda jelas, sembahyang, puasa, wudu, akidah, ibadat-ibadatnya mahdah ni jelas macam mana kena buat. Tapi dengan ragunya kita, dengan ragunya, dengan tak ada yakinnya kepada orang yang tak diragui oleh penduduk langit, Tuhan tak pernah meragui Muhammad Rasul dia. Malaikat tak pernah ragu. Hati kita ragu nak contoh sembahyang macam Nabi. Dan kita pergi ambil sembahyang macam orang lain. Kita koyak tempek sembahyang macam kawan tu. Dan kita berlain dengan sembahyang macam Nabi. Dan kita kata, apa salahnya? Oh, subhanallah. Subhanallah. Kasihanlah. Malapetaka yang besar. Ikhwan, di antara yang menjadi ciri juga adalah hancurnya hati yang dirasakan oleh orang tersebut. Orang tersebut di sini adalah orang yang bertaubat. Perasaan hancur yang tidak sama dengan apapun tidak akan dirasakan oleh orang yang tidak melakukan dosa. Kehancuran hati tersebut tidak dihasilkan oleh rasa lapang, oleh lelahnya olahraga dan putih cinta semata. Hal tersebut adalah perkara yang berada di luar itu semua. Hancurnya hati dirasakan di hadapan Rabbnya. Hatinya hancur
hancurnya hati yang dirasakan dari berbagai arah. Perasaan hati yang hancur tersebut menghantarnya ke hadapan Rabb dalam keadaan terlempak, hina dan takut. Sebagaimana perasaan yang dirasakan oleh seorang hamba sahayanya lari daripada tuannya. Ia kemudian ditangkap, kemudian dibawa ke hadapan tuannya. Ia tidak memiliki orang yang akan menyelamatkan dirinya dari pencurian yang dilakukan. Ia juga tidak akan menemukan jalan keluar dari kemarahan tuannya. Ia tidak bisa mengupayakan apapun dan tidak memiliki tempat lari. Dia mengetahui bahawa kehidupan, kebahagiaan, kemenangan dan keselamatannya berada pada keredaan Tuhan terhadapnya. Dia juga mengetahui bahawa tuannya tersebut mengetahui secara menyeluruh tentang kejahatan yang dilakukannya. Perasaan tersebut didasari oleh kecintaan hamba sahaya tersebut pada tuannya. Didasari oleh besarnya keperluannya yang dimiliki kepada tuannya. Didasari oleh pengetahuan yang dimiliki hamba tentang kelemahan yang dimilikinya. Kerapuhannya, kekuatan yang dimiliki oleh tuannya. Pengetahuan tentang kehinaan yang dimilikinya dan keperkasaan yang dimiliki oleh tuannya. Maka dalam keadaan seperti itu akan terkumpul sifat patah hati, kehinaan dan ketundukan yang mana akan bermanfaat bagi seorang hamba, akan berguna baginya, akan lebih menunjukkan keperkasaan tuannya dengan sifat tersebut dan akan menjadikannya lebih dekat dengan tuannya. Tidak ada sesuatu yang lebih disukai tuannya dari hamba tersebut kecuali sifat patah hati, tunduk, merasa hina, merasa jatuh, merasa dilemparkan di hadapannya dan merasa tunduk kepadanya. Maka ucapan tersebut sangatlah indah apabila ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku meminta kepadamu dengan keperkasaan yang engkau miliki dan kelemahanku agar engkau memberikan kasih sayangmu padaku. Aku meminta kepadamu dengan kekuatan yang engkau miliki dan kelemahanku, engkau tidak memerlukan aku sedangkan aku memerlukan engkau. Inilah umbun-umbunku yang penuh dengan kebohongan dan kesalahan berada di hadapanku. Hambamu selainmu amatlah banyak. Hambamu selainku amatlah banyak. Akan tetapi aku tidak memiliki tuan selainmu. Tidak ada tempat lari dan tidak ada tempat kesalahan kecuali keselamatan kecuali hanya padamu. Aku memohon padamu dengan permintaan orang yang miskin. Aku memohon padamu dengan permohonan orang yang tunduk dan hina. Aku menyeru padamu dengan seruan orang yang takut nan bahaya. Ini adalah permintaan dari orang yang tunduk padamu, merasa hina di hadapanmu, kedua matanya berlenangan air mata dan hatinya merasa rendah di hadapanmu. Ya ikhwan, ini ikhwan yang start daripada perkataan aku meminta padamu sampai habis itu. Itulah perkataan yang diulang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata apa? Dia kata dia mendengar Syekh membaca doa ni, dan sejak hari itu dia tak pernah tinggal bacaan ni. Siapa yang start baca benda ni? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan ini dipanggil dengan munajat Imam Ibn Qayyim. Munajat dia ke Tuhan. Dia curahkan perasaan dia habis-habisan dalam munajat dia ni. Subhanallah. Ya man aludhu bihi fima uammiluhu wa man a'udhu bihi mimma uhadhiruhu la yajburun nas azman anta kasiru wala yahituna azman anta jabiruhu. Wahai zat yang aku memohon pertolongan padanya terhadap apa yang aku harapkan,
Wahai zat yang aku berlindung padanya daripada apa yang aku takutkan. Manusia tidak akan bisa memperbaiki tulang yang engkau pecahkan, dan mereka tidak akan bisa merosakkan tulang yang engkau perbaiki. Itu dia. Suara hati. Suara hati manusia yang dikatakan berasa menyesal dia pada Tuhan tu, menyesal yang menjadi rukun taubat tu, menguasai darah dan fikiran dia. Sampai macam ni. Sampai hari demi hari dia penulis buat contoh yang dicontohkan oleh Imam Ibn Qayyim, seperti seorang sahaya lari daripada tuan dia. Tangkap balik mai depan tuan dia, dia jadi apa masa tu? Menyesallah dia mencuri hari itu kan. Dia nak ke belakang balik. Kalaulah aku boleh ubah takdir, aku tak mencuri lah. Kerana dia tahu apa dia nak kena, dan dia tahu mampunya Tuhan dia tahu mana, dan dia rasa cukup hina dengan perasaan macam ni. Sifat menyesal kita bila mai pada Tuhan dengan taubat, dia akan runtun jantung kita jadi lagu tu. Sampai bila-bila sebut nama Tuhan kita rasa berlemah. Inilah yang dirasakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Penulis kata, maka inilah taubat yang sebenarnya, dan inilah sebagai contoh dari bekas yang akan diberikan oleh taubat yang diterima. Barang siapa yang tidak menemukan hal tersebut dalam hatinya, maka ia adalah orang yang taubatnya diragukan. Dia patut ragu dengan taubat dia. Maka hendaklah ia kembali untuk memperbaiki taubatnya. Betapa sulitnya mewujudkan taubat yang sebenarnya, dan betapa mudahnya melakukan taubat hanya dengan lisan dan pengakuan semata-mata. Subhanallah. Ini perkataan Imam Ibn Qayyim. Ikhwan, kita ikhwan, penulis buka pada kita ikhwan, rahsia dan dampak daripada taubat. Rahsia dan kesan daripada taubat. Kita ni ikhwan, kita ada perkataan kita panggil apa? Wirid. Kita kata wirid. Betul wirid. Dia buat apa tu? Duk wirid. Wirid. Betul sahabat ilmi biasa dengar wirid. Kita kalau kata wirid, kita maksud apa? Wirid lepas semayang. Kan? Kita wirid lepas semayang. Merujuk kepada bacaan-bacaan yang mengiringi semayang fardu. Semayang fardu ada wirid kan, dia tak macam semayang sunat. Semayang sunat dia tak ada wirid apa-apa. Dia tidak ada bacaan yang mengiringi. Secara makna, perkataan wirid dia merujuk kepada sesuatu ibadat yang kita lakukan pada Allah dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah, bersumber daripada nas yang ada. So nas tu memang ada lah, bukan nas yang dibuat-buat. Nas tu nas yang sahih. Maka itu kita katakan dengan wirid. Baca Quran adalah wirid. Macam kita duduk mengaji ni, ini adalah satu wirid. Kita zikir pagi, zikir petang, dia satu wirid. Maka kita ni kena kekalkan wirid kita. Dan kita kena tahu lah dalam hidup kita ni ada berapa jenis benda yang menjadi wirid kita. Ada wirid yang wajib, ada wirid yang sunat. Apa saja nama wirid, jangan ditinggalkan. Sebab apa? Dia adalah ibadat yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kita berwirid, beribadat pada Allah ni, syarat wirid akan jadi istiqamah, syarat dia mesti ikhlas. Tak kalau wirid tak jadi. Wirid tak jadi. Baik. Kalau kita faham wirid dengan makna yang pertama tadi, dia merujuk kepada semua ibadat. Itu adalah satu wirid. Tapi kalau kita faham dengan makna kedua, maknanya lebih kecil, wirid ini adalah ibadat tertentu. Dia bukan ibadat yang wajib. Tadi wirid dengan makna pertama dia lebih, semua ibadat itu adalah wirid. Tapi bila kita kecilkan makna dia, wirid dia merujuk kepada suatu ibadat tertentu
yang dia bukan wajib. Tetapi kedudukan ibadat itu membawa satu hubungan yang istimewa kita dengan Tuhan. Dan Allah cukup sukanya kita buat tu. Kerana Allah tak paksa kita buat benda tu. Kita nak buat. Tapi benda tu memang benda yang di dalamnya ada dua benda. Ada kecintaan Allah, ada keredaan Allah. Maka kita pun tanpa paksa Udin mengamalkan wirid itu. Seperti lepas sembahyang, tak ada paksaan apa-apa. Kalau kita tak mau kata astaghfirullah pun tak apa. Tak ada paksaan pun. Tapi kita dengan rela hati melakukan wirid-wirid lepas sembahyang fardu. Kita baca Quran, tak ada paksaan pun. Tak ada paksaan. Quran ni wajib yang kita baca dalam sembahyang tu je lah. Tu sajalah bacaan wajib. Luar sembahyang tak ada bacaan wajib. Cuma kita lah bawa diri kita. Kenapa? Kerana bila kita tahu makam wirid ni adalah makam kita dekat dengan Tuhan. Dia makam wasilah. Kan Allah kata, wabtaru, carilah wasilah ni. Dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia bawa kita makin dekat, makin dekat. Maka untuk yang kedua ni, untuk makna yang kedua ni, wirid dengan makna kedua, dia bukan ibadat fardu, dia satu jenis ibadat sunat. Maka kita mesti ada wirid kita. Jangan tak ada wirid. Kalau wirid dengan maknanya awal tadi, semua kita berwirid dah, semayang, tutup aurat, main mengaji. Tapi kita nak pakai wirid dengan makna kedua ni. Mesti kita ada wirid kita yang sabit daripada nas Quran dan daripada hadis Nabi. Kerana ini berdasarkan riwayat Bukhari, Nabi kata tidak ada benda yang mendekatkan diri kita pada Allah yang Allah suka, melainkan Allah suka tengok hamba dia buat benda fardu, dan lepas tu hamba dia jaga benda sunat. Allah suka tengok kita jaga benda sunat. Benda sunat ni macam sembahyang malam, Allah guna perkataan nafilah. Nafilah. Nafilah ni apa dia? Dalam perkataan yang dipakai oleh orang apa Arab baik, ahli-ahli ibadat baik, satu benda yang dia tak ada pun tanggungjawab buat. Dan masa dia buat benda tu, dia tak rasa pun satu beban pada diri dia. Nafilah. Dia nak buat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Kita bangkit sembahyang malam ni, Allah kata sampailah dia jadi benda tak beban pun. Sampai pengaruh besok pagi, pengaruh tak cukup tidur, tak jadi beban pada kita. Kita sekarang pengaruh tak cukup tidur tu beban besar. Besok kita tak buat, nak buat kereta tak boleh. Tambah kena aircon memang, mata jadi ikan sepat. Kita duduk tempat kawan sebelah ni, sebelah driver, kita tak ada apa-apa. Kita pegang steering, mata jadi ikan sepat. Dahsyat. Dahsyat. Betul tak Ustaz Nan pegang steering, mata ikan sepat, betul tak? Ha? Maka jangan tinggal wirid. Maka yang saya maksud wirid ni bahagian yang kedua. Zikir pagi petang kita adalah wirid kita. Dan wirid ni bila kita tertinggal, sunnah mengajak kita qada wirid kita. Walaupun kita kehilangan dia punya fadilat masa kita buat time dia, tapi sunnah mengajak kita qada balik wirid. Kerana wirid ni dia ada makna tersendiri dalam hubungan kita dengan Tuhan. Habis tak ada, katalah kita tahu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa Nabi kita sampai berat al-mizan, ringan di mulut, kan? Dicintai oleh Ar-Rahman. Kalimatani habibatani ila Ar-Rahman, saqilatani 'ala al-lisan, bukan khafifatani 'ala al-lisan, saqilatani 'ala al-mizan.
Berat. Jadi kalau kita pegang dia sebagai wirid kita. Jangan tinggal dia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Sebab dia memberi manfaat pada kita berdasarkan riwayat yang Nabi sebut, dicintai oleh Ar-Rahman. Dan dia tak beban kita, dia mudah sebut di mulut. Tak ada tempat, tak ada masa, tak ada time, tak ada kaedah pun sebut. Tak ada nak zuk-zuk pejam mata, nak kena bayang muka Ustaz Allah dulu ke, baru boleh jalan zikir. Tak ada. Macam mana sebahagian orang tarekat duk buat kan? Tidak ada. Itu rekaan semata-mata. Tengah bawa kereta, bawa motor, semua kita boleh buat. Baring, diri, duduk, tidur, semua boleh buat. Bila kita berwirid dengan satu wirid ni, jadikan wirid itu seumur hidup kita. Taubat yang kita bercakap ni, dia satu wirid kita. Dia wirid. Kita kena jadikan taubat tu wirid kita. Supaya kekal perasaan nadam ni menyesal dalam diri kita tu sampai bila-bila ada. Dan kita akan dapat banyak kelebihan dengan perasaan menyesal betul ni. Syurga jangan cakap lah. Untuk orang yang bertaubat ni ada syurga. Keampunan dosa. Orang yang taubat ini dikatakan kekasih Allah. Ya, innallaha yuhibbu tawwabin. Allah menampakkan cinta dia, kasih dia kepada orang yang bertaubat. Sungguh Allah akan buat demikian. Kerana dalam taubat ni, ingat tak lagi, orang yang bertaubat ni, bila dia dalam proses bertaubat, dia disuruh buat apa? Dia punya pantang larang dia. Dalam tempoh kita duk bertaubat ni, kita disuruh menjauhi benda-benda yang akan merosakkan taubat kita, termasuk kawan-kawan. Betul? Kita disuruh bersedekah. Betul? Ada 4 benda kan? Yang memang ada tulis? Keponakan ada tulis? Ke buku lain? Ada ingat 4 benda tu? Dia tak ada dalam buku, itu sahabat lain. Kalau ada duit pun duit saya kat situ. Jangan duk cari. Dia dalam ni, dalam diary. Ustaz Samsul tulis dalam diary. Ada? Diary tak buat? Ingat tak? Bila kita tobat, kita disuruh buat apa? Jangan ni. Kita berpantang. Lepas tu apa lagi? Kita disuruh berpantang 1. Lagi 3. Saya tanya tu pasal saya pun lupa. Okey, tak apa. Baik. Kerana ini. Kerana setiap wirid yang kita lakukan itu, dia ada warid. Ingat tak? Setiap wirid ada warid ataupun waridah. Setiap wirid yang kita lakukan untuk Allah dan kita istiqamah dengan wirid, pasal itu syarat nombor 1 wirid ni apa dia? Keikhlasan kita beramal dengan wirid itu. Wirid itu kena sabit daripada sunnah Nabi, yang tu tak payah kita sembang dah. Tak dipanggil wirid kalau dia main daripada riwayat palsu. Yang tu kita panggil sampah, rubbish, buang dalam tong sampah. Orang bagi zikir-zikir tak tentu hala ni, dah. Setiap wirid kena sabit daripada riwayat yang sahih. Ini siapa sebut? Ibnu Hajar sebut di dalam Fathul Bari macam tu. Segala azkar, alfazul azkar ni dia kata kena sabit riwayat yang sahih. Dan kena pelihara alfaz azkar ni. Lapas-lapas sebutan tu kena pelihara, tak boleh bikin ikut suka nak ubah. Itu ketika dia membahas hadis Al-Bara' bin Azib yang baca doa tidur tu. Nabi tegur dia. Nabi kata, aku sebut bin nabiyyi allazi ursilat. Kenapa kau baca bir rasuli allazi ursilat? Nabi kata, aku ajak sebutan dia, bacaan dia nabi. Kenapa kau pergi tukar jadi rasul? Sedangkan dia tukar tu, rasul tu lagi tinggi.
Imam Ibn Hajar terus ambil riwayat Al-Bara' bin Azib ni, terus dia kata wajib kita memelihara lafaz zikir yang datang daripada Nabi. Tak boleh kita duk pergi buat suka-suka, tak boleh. Bila kita duk wirid apabila azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban ya habibi bu qurrata aini ya Rasulullah, buat begitu. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia seumur hidup tak pakai cerimata. Sahabat Abdul Rahman, saya buat benda tu sejak daripada saya tahu. Cerimata 4 kali dia tukar. Bukan kata tukar, operate mata tu. Ketrek. Bukan kata cerah, ketrek tu. Sebab apa? Wirid itu wirid yang tak betul. Tak ada dalam riwayat. Kononnya baca dalam fiqh sunnah Syekh Sabit, kononnya amalan tu Nabi Khidir yang bagi kat Nabi. Nampak sangatlah dia punya kacau tu duduk macam mana. Tapi wirid yang betul. Setiap kali kita berwirid dengan wirid yang betul, apa akan jadi pada kita? Kita akan mendapat warid. Ini bahagian yang saya nak kata. Ikhwan, kata ulama ahli tazkiyah, taubat ini satu wirid. Maka bila kita bertaubat, kita akan dapat warid. Ikhlas kita bertaubat pada Allah ni, Allah akan bagi pada kita warid ataupun waridah, baik dunia maupun akhirat. Yang dibaca dengan apa? Yang baru ni kita baca dengan al-waridati al-ilahiyyati. Waridat ilahi. Apa makna warid? Wirid, makna asal tadi, amalan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang dia bukan amalan yang fardu. Dia amalan tu kita lakukan secara nafilah. Kita tak rasa beban pun untuk memuji Tuhan, untuk membaca nama Tuhan, menyuruh Tuhan. Kita tak rasa beban. Maka Tuhan akan bagi pada kita warid ataupun waridah. Apa makna warid? Anugerah Tuhan kerana kita berwirid kerana dia. Setiap wirid ada warid. Setiap wirid ada anugerah Tuhan. Tengok sahabat ilmiah, ini ada benda yang ada muatan dia. Ulama ahli tazkiyah guna perkataan ni. Dia kata, la yanbaghi lisaliki ay ya'abbara an waridatihi fa inna zalika mimma yuqallilu amalaha fi qalbi wa yamna'ahu wujud as-sidqi fiha ma'a rabbih. Bila kita duk wirid, memang kita bila berwirid dengan satu wirid yang sunnah ni, awal kita duk wirid, kita tak akan rasa apa-apa. Kita tak akan rasa beza apa-apa. Sebab apa? Sebab Imam Ibn Qayyim kata, setiap wirid ni, ia akan menentukan faedah dia cepat atau lambat kita dapat ikhlas kita pada Tuhan. Kalau ikhlas kita tu kecil, sikit, dia macam pakai letter masak nasi ke sana. Petik letter cuci rokok tu, masak nasi satu pot. Bila pungkuk periuk nak panas? Tapi ada tak api? Ada. Tapi periuk ni punya lapisan tebal. Dia kena api kuat. Ikhlas ni dia menyalakan hati kita pergi ke Tuhan. Bila kita berwirid untuk Tuhan, kita ambil masa, tak ada, kita tak fikir kelebihan ada di situ. Kita fikir, aku nak puji Tuhan aku. Ya Allah, aku rindu nak puji Hang, ya Allah. Aku nak puji Hang, semata-mata nak puji. Kita menyemarakkan api ikhlas tu jadi besar. Bila kita wirid, kita duk kira, hari ni hari keempat dah ni, lagi 40 hari cukup 44. Kita duk kira hari ni hari ke-10 dah. Bermakna yang banyaknya adalah kita nampak wirid kita, maka kita punya api ikhlas tu dia tak kuat.
maka wirid itu akan sirna dan faedah dia kurang untuk hati kita nak menuju jalan jumpa Tuhan. Mungkin dia akan bagi faedah lain. Tapi Allah Ta'ala ada warid untuk ahli wirid. Maka tengok, bila Allah bagi kepada kita perkataan ni, dia kata la yanbaghi lisalik, tidak sepatutnya bagi seorang salik, seorang murid. Ingat ada lagi perkataan murid? Ustaz Samsul, perkataan murid orang yang menuju Tuhan, kita. Ustaz Samsul bagi kita. Boleh? Sahabat Abdul Rahman, apa makna murid? Bukan murid-murid. Murid ni bermakna hati yang nak menuju Tuhan, atau dipanggil salik. Salik. Tadi ajak saya apa? Muniandi. Apa tadi? Kanadi Muniandi. Maafkan saya. Kanadi. Sana cepat asyik sana. Patut menjadi guru besar. Sana cepat. Salik. La yanbaghi lisalik. Tidak sepatutnya bagi seorang yang berjalan berjumpa Tuhan dan dia ada wirid dia, ay ya'abbara an waridatihi, apabila Tuhan bagi kepada dia warid, maka warid itu diceritakan pada orang. Tak, jangan buat benda ni. Bila Allah bagi anugerah kita baca Quran, kita zikir, lepas tu Allah bagi sesuatu pada kita kerana kita duk amal benda ni, maka jangan cerita ke orang, simpan, kerana dia warid, dia anugerah Tuhan kepada kita. Kenapa? Tengok, fa inna zalika mimma yuqallilu amalaha fi qalbi. Apabila kita bercerita apa dia anugerah Tuhan kepada kita dalam bentuk kebatinan, kita baca Quran, kita dapat masuk dalam ayat tu, ayat mata kita turun, itu satu nikmat, itu nama dia warid. Jangan cerita kat siapa. Itu rahsia kita dengan Tuhan. Bermakna wirid kita menjadi, kita doa amal sedekah, satu wirid. Kita setiap kali kita bersedekah, kita dapat lihat dengan mata hati kita macam mana Tuhan tolong kita. Masalah kita ada jalan keluar. Dan kita tahu betul petunjuk ilahi bagi tahu pada kita, inilah sedekah yang aku lakukan, banyak aku dapat. Jangan cerita ke orang. Senang. Kenapa? Apabila kita bercerita tentang kelebihan warid kita, apa akan terjadi? Pasti akan jadi benda ni, yuqallilu amalaha fi qalbi, amal hati kita akan jatuh. Kalau fikir ini senasa buat, tapi ada kalanya bila kita tak buat, ibu kita rasa macam tak boleh. Itu dalam satu waridah. Kita jangan cerita ke orang. Itu anugerah Tuhan kat kita. Kita senang, biar api. Kenapa? Apabila kita start cerita, apa akan terjadi? Kita akan seronok bercerita. Keseronokan dalam bercerita itu satu daripada kesukaan nafsu yang akan mematikan cahaya wirid kita, yang patutnya dia membuka lagi banyak warid. Wirid tadi, apa syarat wirid? Ikhlas. Mengikut sunnah Nabi itu kita tak cakap dah, memang itu syarat wajib dia. Tapi yang ditekankan adalah ikhlas. Dalam berwirid kita kena ikhlas. Sebab dia apa? Sebab dia bukan ibadat wajib, dia ibadat yang tidak wajib. Cuma kita nak ambil dia, nak bawa diri kita makin dekat dengan Tuhan. Kita duk buat semata-mata kerana Allah. Nafilah, dia jadi nafilah, tak beban kita buat. Bila kita buat, Allah angkat wirid kita, maka Tuhan bermuamalat dengan kita dalam bentuk waridah. Dia bagi waridah, dia bagi anugerah pada kita. Contoh, kalau kita rajin baca selawat, ini saja contoh, kita selawat, kita kata ke diri kita, jadi apa pun, satu hari 100 kali aku mesti nak selawat.
Dan kita selawat tu memang kita nak selawat. Ya Allah, teringat kat Rasulullah, kita selawat. Lama-lama kita selawat, Allah bagi pada kita warid. Allah bagi waridah ataupun waridat dengan plural. Waridatul ilahiyah, anugerah Tuhan pada kita. Apa dia? Apabila sebut nama Nabi, hati kita jadi lunak, air mata kita nak turun. Kita baca sunnah ni, kita seolah-olah nampak macam Nabi. Dia jadi macam Syama'il Muhammadiyah. Potret Nabi tu nampak daripada Syama'il. Allah bagi kat kita hati macam tu. Itu nama dia apa? Waridat al-ilahiyah. Kita mendapat anugerah Tuhan. Jangan cerita ke orang. Kerana apabila kita start cerita, kita mula bercerita, saya banyak berzikir, sahabat saya nak kongsilah. Tapi beginilah sahabat, saya banyak selawat kak. Tapi saya mimpi Nabi. Dia main. Kita akan masuk kepada perangkapnya halus. Apa dia? Bercerita warid dan akan hilang keikhlasan dalam wirid. Bila hilang keikhlasan dalam wirid, kita sibuk dengan nafsu warid, maka apa akan terjadi? Tidak akan ada anugerah Tuhan lain pada kita. Dia mati dalam situ je. Kerana Tuhan tidak suka ada penceritaan, melainkan kita cerita dekat dia. Dia cemburu kita cerita warid kat orang lain. Maka apa akan terjadi? Fa inna zalika mimma yuqallilu amalaha fi qalbihi. Dia akan menyebabkan berlaku merosot amalan hati. Kita macam orang duk tunggu hasil aja. Kita akan kena benda tu. Pasti kita kena. Mimpi Nabi satu warid Tuhan bagi pada kita. Mungkin kerana kita rajin selawat. Tapi bila kita pergi canang ke orang, habis. Kita telah pun menjadikan hawa kita sebagai imam. Maka akan tertukarlah tujuan kita kerana Allah kepada tujuan kita abbara, memberi ibrah. Kononnya bagi ibrah pada orang, kononnya bagi semangat pada orang. Sebenarnya kita duk layan nafsu kita. Ini satu daripada talbisul iblisnya halus. Macam mana banyak orang sufi kena benda ni, banyak ahli tarekat kena benda ni. Kalau betul Nabi mai rumah kita, itu satu warid. Cerita buat apa ke orang? Untuk apa cerita? Cerita pula dalam majlis. Andai kata betul lah, andai kata ya qazah ni wujud, clear nampak muka Nabi. Macam saya tengok muka Ustaz Nan, clear, very clear. Dengan stokingnya, clear, very clear. Clear, dia tak ada yang tak terclear. Kerana dia clear. Andai kata yaqazah itu ada, andai kata, saya kata andai, kenapa nak cerita ke orang? Dia satu warid daripada Allah. Maka bila kita cerita pada orang, apa akan terjadi? Tuhan akan stop anugerah daripada kita. Dan apa akan terjadi? Kalau kita dapat juga anugerah lain setelah kita canang ke orang ni, ketahuilah anugerah bahagian kedua ni bukan daripada Allah, dari syaitan. Syaitan masuk menyelinap, menipu kita. Kita akan nampak amal kita baik. Sebenarnya kita dah jauh hati dengan Tuhan. Pasal itu wirid ini kita jaga elok. Apa lagi? Wa yamna'ahu wujud as-sidqi fiha ma'a rabbih. Yang ni paling takut. Apa dia? Bila kita banyak bercerita tentang warid kita, warid Allah kepada kita, apa akan terjadi? Dia akan menegah wujudus sidqi. Dia akan menegah, dia akan menghalang as-sidqi, kejujuran kita dengan Tuhan. Dia hilang. Habis. Ketika itu wirid tidak akan duduk di tempat dia. Apa tempat dia? Mendekatkan diri pada Allah. Dia tak duduk dah di situ. Dia akan jatuh ke tempat lain. Kita duduk dekat dengan hawa nafsu. Makin kita cerita kelebihan kita, makin kita famous ke orang. Orang yang bertaubat,
dia akan mendapat banyak waris daripada Allah. Pasal Allah sayang kat dia. Maka apa orang yang bertaubat kena buat? Dia kena jadi pendiam lebih banyak daripada pencerita tentang. Kan orang suka tanya, dulu tuan buat jahat ke mana? Ceritalah, saya penyamun lah, saya apa, okey. Lah ni tuan nak rasa lagu mana? Tuan-tuan, sejak bila tuan dapat petunjuk? Tuan-tuan, macam mana tuan dapat petunjuk? Tuan-tuan. Dia pun duk layan. Sebenarnya, makin dia layan, dia bukan dekat dengan Tuhan. Hati dia telah terpesong. Tapi sedar tak sedar sahabat Abdul Rahman? Tak sedar. Kenapa? Kerana perubahan dia tak dirasai. Kerana hati ni, dia sebuah makhluk Allah yang sangat besar. Tapi pergerakan dia sangat slow. Sampai dia bergerak, kita tak rasa dia bergerak. Dia berubah, kita tak tahu dia berubah. Nabi kata muqallib. Dia berubah, kita tak sedar. Pasal apa? Pasal kita duduk selawat situlah. Hari ni selawat, mimpi. Baru selawat 10, Nabi mai dah. Baru Allahumma sol aja, Nabi mai dah. Ini siapa punya kerja Pakcik Tamim? Ini bukan warid daripada Allah. Ini daripada syaitan. Apa saja kelebihan kita dapat dalam wirid-wirid yang kita lakukan? Kita hanya boleh bercerita pada satu orang sahaja. Siapa dia? Mursyid kita saja. Siapa dia? Orang nak membimbing kita. Kerana kita mungkin keliru nak mengenal pasti adakah ini warid ataupun tidak. Ataupun ini mainan syaitan. Orang tu saja kita boleh sembah. Kita ada kawan. Dia ada pengalaman. Dia kata sahabat nak berkongsi. Kita akan petanda orang itu kekal barakah warid pada dia apa? Masa dia nak kongsi dengan orang tu, dia malu dan takut. Perasaan tu ada kat dia. Dia tidak dengan apa? Nak cerita ni. Ni nak cerita ni. Hantar orang dengar. Semalam dia main pula. Semalam main pula. Subhanallah. Kalau betul lah wali-wali ni ada, macam mana munggai-munggai ni duk cerita. Kalau betul lah. Wali ni memang ada. Nas Quran. Tapi bukan macam munggai ni duk cerita. Kan? Kalau sajalah saya kata, kalau wali ni betul macam mana mereka cerita, dan kita dapat berjumpa dengan wali, itu apa dia? Itu warid Tuhan ke kita. Maka apa kita patut buat? Jangan cerita, diam. Sebab akan ada yang akan rosak dalam hubungan kita dengan Tuhan. Melainkan Mamang Mursyid. Masih dapat sebulan 2,000, mau tak mursyid? Sila mursyid. Kan? Saya nampak. Saya tengok Ustaz Nan. Mamang, betul ke yang saya tengok tu Ustaz Nan? Mamang kata, apa yang mengeliru kan? Dia pakai stocking, Mamang. Jadi, Mamang kan bagi tahu ada Ustaz Nan. Tapi pasal apa dia pakai stocking? Dia bawa balik kamera, dia sejuk. Sejuk kaki. Sejuk daripada kepala semua hilang, dan kaki dia nampak sikit keluar. Dia dah pakai stocking. Sejuk tak ada. Jadi, Mamang sebagai mursyid boleh bercerita. Mamang boleh beritahu tak betul. Apa yang awak dapat ni adalah benda yang betul. Tapi jaga elok-elok. Biasanya mursyid tak akan suruh kita jadi figure. Saya mimpi Rasulullah. Saya berjumpa Ustaz Nan. Ustaz Nan mursyid saya. Macam Mamang? Ustaz Nan mursyid saya. Saya kata, Ustaz Nan. Biasanya mursyid, apa sifat dia? Membimbing. Bukan bagi pelingkup. Membimbing.
Ni pelengkuk. Oh ya Allah, Nabi mai Allahu Akbar. Ini kalau buat ceramah perdana sempoi ni, alamak, banyak tabung boleh edar ni. Itu bukan mursyid, pelengkuk. Tapi ramai lagi yang pelengkuk ni di akhir zaman ni. Maka daripada sini mursyid akan bagi tahu. Mursyid biasanya dia akan tanya pada kita, apa yang buat wirid? Dia akan tanya macam mana buat wirid? Berapa lama dah duk wirid? Kalau ada amalan yang mursyid macam tak pasti, dia akan tanya, ambil di mana amalan ni semua? Untuk mengenal pasti. Sebab warid tidak akan datang daripada sumber yang palsu. Tak akan datang. Kalau dia mai juga, amal zikir palsu ni, dapat juga itu daripada syaitan. Jadi mursyid boleh bagi penjelasan. Takat ni kita belajar amali, kita dah dapat tahu dah macam mana dakwaan dalam dunia ni tak betul. Dia Zainal. Saya minum darah Nabi, habaq tengah-tengah majlis. Look, cuma tak bagi tahu I'm vampire, Dracula, tak habaq gitu lah. Tapi boleh cerita kelebihan sebesar tu yang bila kita mendapat warid daripada Tuhan, apa petanda warid tu betul? Satu lagi apa petanda warid tu betul? Kita jadi malu setiap kali dapat anugerah Tuhan. Kita tak mau cerita, kita takut nak cerita ke orang. Malu, ya Allah. Macam aku, ya Allah. Tiba-tiba mimpi Rasulullah, mimpi buat umrah dengan Nabi. Mimpi buat umrah dengan Nabi. Ya Allah. Bangkit-bangkit tidur. Malu ni tak ada dah. Ya Allah, tak layaknya aku mimpi lagu tu. Mimpi jumpa Rasulullah. Tulis dalam Facebook. Betapa indahnya semalam. Tulis nikmat yang apa? Macam mana? Hanya seketika. Itu pun warid juga. Itu satu warid. Ya. Orang khayal. Orang khayal. Orang ini boleh cerita warid dia dengan tak ada malu. Lepas tu dia merasa dia mendapat anugerah Tuhan. Ini benar-benar di atas jalan syaitan. Maka tazkiyah tidak mengajak demikian. Apa tujuan tazkiyah? Jaga hati. Merundung hati. Merendahkan hati. Maka karena itu dikatakan apa dia? Dikatakan bahawa tak sepatutnya bagi orang yang berjalan menuju Allah, dia bercerita warid dia kepada orang. Nak cerita wirid boleh. Sebab wirid ini disabit dalam riwayatnya yang sahih. Supaya orang berkongsi. Tapi warid jangan cerita. Jangan cerita. Ceritalah kepada orang yang orang mimpi bukan banyak. Betul sahabat? Kalau saya dah cerita pada Ustaz Nan. Ustaz Nan, saya nak cerita. Kata Ustaz Nan, sejak saya duduk main kuliah kat sini, saya selalu mimpi Abang Lee. Apa pandangan Ustaz Nan? Sebagai mursyid. Saya jarang mimpi Abang Lee. Dua tiga malam lah. Mimpi Abang Lee pun jadi. Kan? Khalifah keempat Sayyidina Ali kan. Bunyilah Ali juga. Kan? Tapi bila public tengok peradaban itu hilang, akhirnya yang tak ada adab ni dikatakan mulia. Maknanya Ustaz Nan, kita dari segi ilmu pun telah bagi tahu kata mereka tidak duduk di atas al-haq. Macam mana mereka sangka mereka duduk atas kebenaran dengan 1000 dakwaan yang pelik-pelik macam ni? Macam mana? Dan mendapat tempat lagi satu mama. Pandai sahabat. Orang terima dan orang rasa Allah ya Allah. Tengok. Kesian. Maka Allahu Akbar. Kita jagalah ikhwan. Pasal itu
Nyatan Tuhan tak zalim hang, ada rahmat, ada hikmah. Itu waris daripada Allah. Untuk mengetahui itu pula kita kena tengok lagi satu bab, jenis-jenis waris yang Tuhan bagi pada kita. Ada banyak anugerah Tuhan. Dalam banyak-banyak anugerah ni ada anugerah yang jangan cerita langsung. Tapi ada anugerah boleh cerita tapi dengan cara sama. Anugerah cerita cara sama-sama. Yang mana waris itu melibatkan fadilat wirid. Kita dapat fadilat dia tu. Itu boleh cerita tapi jangan letak kita pada jangan bagi kita sejak saya. Bila kita kata sejak saya, ketahuilah kita tak keseorangan. Setan nanti meduk sebelah. Jangan cerita kita, jangan angkat pasal kita. Kita hanya nak orang kenal waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah lepas ni kita tengok rahsia dan dampak daripada taubat. Wallahu taala a'lam. Boleh Mamang? Boleh saya tanya satu soalan? Boleh? Boleh? Saya tanya kat sahabat Abdul Rahman. Satu kat Mamang satu. Boleh? Sahabat Abdul Rahman boleh saya tanya? Apa makna wirid? Apa dia? Makna wirid. Wirid. Wirid itu apa makna dia? Ada dua jenis wirid, ya. Satu jenis? Iya. Yang bukan fardu kita panggil apa? Sunat. Boleh? Abang Man boleh? Tak boleh lagi? Tak apa. Sahabat kita Zul Arifin setuju dengan Abdul Rahman makna wirid tu. Boleh ya. Kalau wirid tu saja apa maksud dia? Tanpa membahagi dua jenis. Wirid tu saja maksud dia apa? Yang tu antara yang tu bahagian dia. Dia tu saja maksud apa? Apa dia? Amalan kita. Sesuatu ibadat yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu secara umum wirid kan. Baru kita kecil makna dia. Wirid adalah sesuatu ibadat yang tidak wajib, tetapi membawa kita pada Allah, yang kita buat tanpa rasa dipaksa pun. Betul? Mamang, apa dia warid? Anugerah. Sebab apa Tuhan bagi anugerah? Tidak. Jawapan dia bagi tepat. Kita mendapat warid kerana wirid. Ya, kerana kita ada wirid baru kita dapat warid. Jadi dalam bahasa lain, wirid dari kita ke Tuhan. Warid dari Tuhan ke kita. Boleh saya tanya Kak Bali satu soalan? Apa kesan buruk kalau kita cerita warid kita pada orang? Ada dua kesan buruk. Betul Saidnan? Kesan buruk dia ada dua. Satu apa dia? Allah pesong hati kita. Dalam bentuk? Boleh Ustaz Lan? Boleh abang ni kata apa semua? Alamak. Udin boleh Udin? Udin ada nak tambah? Bapa Udin? Bagi sikit, tak banyak bagi sikit. Bila kita cerita ke orang, Allah Akbar. Bila Ustaz Samsul cerita tu, saya rasa benda tu, wujud tu rasa benda tu. Ui. Memang tukar kerajaan betul kali ni, rasa dahsyat pada hati Udin, pada hati. Allah. Apa dia kesan buruk kita cerita wirid kita warid ni? Kesan buruk yang pertama, Allah Ta'ala akan amalan hati kita pasti akan kurang dengan Tuhan.
Yang kedua apa dia? Yang kedua akan terhalang kejujuran kita dengan Tuhan. Kita dah tak jujur dah. Ya, akan hilang. Wujudus sidq fiha ma'a rabbih hilang. Patut kita jujur dengan Tuhan. Tuhan bagilah pasal kita jujur. Tengok-tengok bila Tuhan bagi, duk pergi cerita, duk pergi ajar. Tak boleh. Boleh cerita kepada, bukan bahan ceramah. Mimpi Nabi ni boleh jadi tak kita mimpi Nabi? Boleh jadi kan? Macam isteri mimpi Nabi. Esok pagi cerita kat siapa? Kat suami. Bukan suami kat suami cerita kat suami. Pasal suami tak pakai stocking, suami cerita kat suami. Alhamdulillah. Boleh sahabat ilmi, maka kita boleh nampaklah penyelewengan itu berlaku di mana. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka